Jom kita bincangkan satu isu yang sangat kritikal yang sebenarnya memberi kesan kepada kita semua. Ini adalah cerita tentang bagaimana beberapa laluan air yang sempit secara senyap-senyap mengawal ekonomi global kita. Mesti anda perasan kan, harga minyak makin naik. Memang senang nak salahkan konflik yang sedang berlaku sekarang, tapi punca sebenar masalah ni jauh lebih dalam dan terus terang lebih membimbangkan. Sebenarnya, isu ni mendedahkan satu kelemahan yang tersembunyi dalam sistem global kita. Betapa rapuhnya rantaian bekalan dunia yang bergantung harap pada beberapa titik strategik di seluruh planet. Okey, jom kita mulakan dengan krisis yang mencetuskan perbualan ini, ketegangan yang berlaku di Selat Hormuz. Cuba tengok apa yang jadi pada harga minyak. Dalam beberapa minggu je, harga boleh melonjak naik dengan mendadak. Ada laporan menunjukkan kenaikan dari $2.75 segalon kepada hampir $4.0 segalon. Inilah kesan langsung bila salah satu titik tercekik global ni terancam. Jadi, kenapa Selat Hormuz ni penting sangat? Bayangkan, 21 juta tong minyak lalu di sini setiap hari. Itu bersamaan dengan 20 hingga 25% daripada semua minyak yang diangkut melalui laut di seluruh dunia. Tambah lagi, 1/5 gas asli cecair global pun lalu sini. Ia ibarat nadi untuk gergasi minyak macam Arab Saudi, UAE dan Iraq. Dan inilah kelemahannya. Walaupun selat ni nampak luas, 21 batu lebarnya, tapi laluan yang betul-betul selamat untuk kapal-kapal tangki gergasi hanyalah selebar 2 lorong. Ini menjadikannya sangat-sangat mudah untuk disekat atau diganggu, dan bila itu berlaku, kesannya akan merebak ke seluruh dunia. Okey, apa yang kita bincangkan ni ada nama khasnya, titik tercekik maritim. Ia adalah istilah untuk mana-mana laluan air sempit yang sangat penting dari segi strategik. Sebarang gangguan di sini bukan setakat masalah logistik biasa. Ia berpotensi mencetuskan krisis ekonomi global. Tapi, Hormuz ni hanya permulaan cerita. Sebenarnya, ada beberapa lagi titik tercekik lain di seluruh dunia yang sama pentingnya. Dan masing-masing ada set risiko yang tersendiri. Jom kita tengok beberapa contoh utama. Terusan Suez contohnya mengendalikan 12% perdagangan global. Kita semua ingat insiden kapal Ever Given tu kan? Satu kapal tersangkut je boleh melumpuhkan perdagangan dunia selama berminggu-minggu. Lepas tu kita ada terusan Panama yang uruskan lebih 13,000 kapal setahun. Ancamannya bukan konflik tapi perubahan iklim. Kemarau yang teruk boleh buat paras air turun dan secara literal menyekat kapal-kapal terbesar dari melaluinya. Sekarang, mari kita beralih kepada satu titik tercekik yang tak ramai orang bincangkan. Tapi boleh jadi yang paling penting dari segi strategik untuk sebuah kuasa besar dunia. Ia adalah laluan air yang sangat kritikal, terutamanya bagi China, sampai ia dah jadi macam satu kelemahan terbesar yang tersembunyi bagi mereka. Inilah dia, Selat Melaka. Sejumlah $3.5 trilion nilai perdagangan melalui laluan ni setiap tahun. Ia salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia, tapi ramai yang tak sedar betapa pentingnya ia sebenarnya. Visual ni dah cukup untuk terangkan segalanya. Bagi China, Selat Melaka ni ibarat nyawa. Bayangkan, 80% daripada import minyak mereka mesti melalui titik tercekik ni. Apa-apa gangguan kat sini boleh melumpuhkan ekonomi China. Inilah yang pakar strategi panggil dilema Melaka. Jadi, kalau anda terlalu bergantung pada satu laluan, apa yang anda buat? Mestilah anda mula cari jalan lain kan? Kuasa-kuasa besar dunia sentiasa merancang cara untuk memintas titik-titik tercekik ni. Ambil Arab Saudi sebagai contoh. Mereka sedar akan risiko di Hormuz. Jadi sejak tahun 1970-an lagi, mereka dah bina talian paip Timur Barat. Ia membolehkan mereka hantar 5 hingga 7 juta tong minyak sehari terus ke Laut Merah, pintas Selat Hormuz sepenuhnya. Ia bukan penyelesaian 100%, tapi ia satu insurans yang sangat penting. Begitu juga dengan terusan Suez. Sejak tahun 1960-an lagi, dah ada satu idea yang agak radikal dicadangkan oleh Israel. Terusan Ben Gurion. Ia bakal menjadi laluan alternatif yang dikawal oleh Sekutu Barat, mungkin boleh benarkan trafik dua hala dan berpotensi mengubah geopolitik serantau sepenuhnya. Nak tahu tak betapa seriusnya mereka pertimbangkan benda ni? Salah satu cadangan awal pada tahun 60-an melibatkan penggunaan beberapa letupan nuklear untuk menggali terusan tu. Gila kan? Walaupun kaedah drastik ni tak pernah jadi kenyataan, ia menunjukkan betapa pentingnya bagi sesebuah negara untuk ada kawalan ke atas laluan perdagangan mereka sendiri. Semua ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang paling penting. Benda-benda ni semua bukan tentang tindak balas panik terhadap krisis masa. Ia sebenarnya tentang perancangan strategik untuk jangka masa yang sangat panjang. Jadi, poin utamanya macam ni.
Konflik yang kita nampak hari ini bukan penyebab rancangan-rancangan ni. Sebaliknya, ia hanyalah pemangkin yang mempercepatkan rancangan yang sebenarnya dah wujud berdekad-dekad lamanya. Buktinya ada di mana-mana. Talian paip Saudi tu dibina sejak tahun 70-an lagi. Konsep terusan Ben Gurion pula dah ada dari tahun 60-an. Tindakan AS untuk tingkatkan semula pengeluaran minyak domestik malah ada rancangan untuk bina kilang penapisan baru buat kali pertama dalam 50 tahun. Semua ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh kuasa-kuasa besar untuk lindungi diri mereka dari sebarang gangguan rantaian bekalan pada masa depan. Ini meninggalkan kita dengan satu persoalan terakhir yang penting. Dalam dunia yang bergantung pada segelintir arteri sempit ni, siapa sebenarnya yang memegang kuasa mutlak? Adakah mereka yang mengawal titik-titik tercekik ni? Ataupun mereka yang cukup bijak untuk membina laluan pintas di sekelilingnya? Cuba fikirkan.